Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Waziri. Untuk perkongsian kali ini ringkas lah. Tak tahu lah panjang tak panjang kan. Tapi ringkas lah. Ada pertanyaan daripada yang membaca posting-posting Facebook saya. Dia tanya ada beza tak lensa f2.8 dengan f4 ni. Dia bagi contoh macam 24-70mm ataupun 70-200 f4 dengan 2.8. Beza memang ada lah. Perbezaan paling ketara adalah dari segi harga lah. Harga dia contoh lah. Kalau Nikon lah, 20, yang Z series ni 2470 f4 harga dia dalam 3000 4000 lah, 4000 lebih macam tu. F4 2470 yang Z series macam tu. 2470mm f4 harga dia sekitar 4000 lebih. 2470mm f2.8 harga dia lebih 10000 nampak tak? Beza dia 6000 boleh beli satu body Z5 So sebab apa lensa tu mahal Yang tajuk ni saya tulis untuk apa, untuk tarik viewer je lah kan, scam ke apa kan. Okey, ada beza selain daripada beza ketara tu apa lagi beza ketara daripada segi harga tu, ada apa lagi perbezaan dia dari segi guna pakai dia tu Dia beza dia adalah kalau zaman filem dulu orang sebut lensa yang aperture dia besar tu macam 1.4, 1.8 ataupun 2.8 orang panggil fast lens Sebab apa fast lens Zaman filem dulu walaupun autofocus ataupun manual, fast lens ni maksudnya kita cepat fokus Kalau kita pakai manual focusing pun pasal bukaan dia besar, cahaya dia masuk banyak. Jadi kita nampak lebih jelas subjek yang kita tengok tu pasal dia punya aperture dia besar. Dan kalau kamera yang tak kira lah mirrorless ke ataupun DSLR, aperture yang besar ni dia memudahkan ataupun memudahkan kamera kita tu untuk fokus pasal macam saya beritahu tadi, bukaan dia besar. Kita kena tahu aperture ni memang f2.8. Kalau kita letak pasang pada body, contohlah pasang pada body kamera ni body ni aperture dia f2.8 tapi kita pakai aperture 8, dia bukan terus tutup 8 tau. Maksudnya kita pasang lensa ni f2.8 tapi saya shoot gambar ni, setting saya bukan f2.8, setting saya adalah 8 ataupun 16. Tapi masa focusing tu aperture dia akan buka habis. Kalau dia 1.4 lah, kalau 2.8 lah. Maksudnya pasal tu bila kita fokus aperture dia buka besar, dia cepat fokus, pantas lah. Terutamanya dia akan beri kelebihan, terutamanya orang-orang yang rakam event dalam dewan, dalam hotel, ballroom kan, yang dewan tertutup tu, yang mana lighting dia contohlah majlis perkahwinan ataupun candlelight dinner ke apa kan, yang subjek dia terang kan. Kalau kita pakai lensa yang aperture dia kecil f4, beza dia mungkin nampak macam tak banyak lah 2.8 dengan f4, tapi dia kamera kita akan hunting tu, lambat fokus tu, tercari-cari subjek tu. Tu salah satu kelebihan f4 tu. Dan yang saya bagi tahu ni kena faham betul-betul Kalau kita pakai kamera lensa f2.8 bukaan dia, lensa dia f2.8 tapi kita tak pakai f2.8 maksudnya kita letak kita pilih aperture 8 ke 11. Masa focusing ke masa kita sebelum kita snap tu, aperture dia akan buka paling habis. Bila kita snap tu, kalau kita pakai f8 baru ada tutup f8 tu. So pasal tu saya bagi tahu lensa yang besar ni, aperture yang besar ni, dia membantu dari segi focusing, cepat, fast. Tu orang panggil fast lens tu. Dan saya ada banyak yang dengar ni mungkin newbie apa semua, dia tak ada pengalaman guna lensa f2.8, 1.4, f4 kan. Dan saya ada pengalaman gunakan lensa aperture besar, aperture kecil. Contohlah dalam parlimen saya pakai lensa 200, 500mm f4. Kalau zoom dia boleh pergi 5.6 kan. Dia memang agak hunting lah, lambat nak fokus tu. Lambat nak fokus. Jadi kadang-kadang subjek kita nak masa kita nak snap, subjek tu tengah bercakap ataupun tengah terima ada satu benda ke apa, beraksi kan. Dia lambat nak fokus. Dah moment yang kita nak rakam tu dah termis baru dia boleh fokus dia lambat. Dan saya pernah guna lensa 300mm f2.8, dia fixed f2.8, dia memang cepat. Okey, itu salah satu sebab dia lagi. Salah satu reason dia, kelebihan itu adalah kecepatan kamera untuk fokus lah. Pasal ni penting terutama kalau kita nak rakam momen-momen yang happening lah, yang sejarah ke ataupun peak moment lah kan. Kalau kita ambil landscape tu mungkin tak apa juga lah kan, kita boleh tutup. Dan lagi satu adalah dari segi quality glass itu. Biasanya lah so benda ni kena rasa sendiri, kena ada pengalaman sendiri lah. Biasanya dan memang pun lensa yang f2.8 ni kebanyakannya mostly ataupun memang diperbuat daripada quality glass kanta yang berbeza daripada lensa yang murah lah. Macam saya bagi tahu tadi lah, lensa 2470 Nikon f2.8 harga dia 10,000. Lensa Nikon f28
24 70mm f4 harga dia 4,000, beza 6,000 kan. Dan kalau kita pegang side by side, saya tak ada lah lensa tu kan, kalau kita pegang side by side kan, memang lensa yang f2.8 tu dia lagi berat tau. Lagi berat pasal kualiti gelas dia tu tak sama. Kualiti gelas yang dia buat tak sama. Dan apa beza dia kualiti gelas tu? Dan benda ni lah yang generasi baru ni kurang kesedaran ke apa tak dapat beza pasal kebanyakan generasi baru ni dia lebih banyak melihat hasil-hasil gambar di smartphone ataupun di laptop yang skrin dia kecil. Bila kita tengok smartphone tu, yalah smartphone dia kecil, kalau kita zoom in ke zoom out kan, kita tak dapat nak beza sangat dia punya detail dia, color dia macam mana kan. Tapi bagi orang yang profesional, yang pernah buat exhibition, print gambar kan, memang akan nampak ketara lah benda tu. Biasanya lensa yang f2.8 ni, dia gelas dia berkualiti, warna dia pun lebih menarik lah. So benda ni kena tengok comparison lah. Dari segi sharpness itu dari segi sharpness itu memang jauh beza lah. Sebab tu kadang-kadang ada setengah orang bila pakai kit lens kan, lensa murah kan, bila dia zoom ni tengok ataupun dia nak cropping gambar tu nampak macam soft kan. Bukan salah kamera ke sensor kamera, tak, salah lens tu. Macam sebagai tu tadi lah, kenapa ada beza sampai 6,000 kan. Lensa yang sama, focal length yang sama, maksudnya 24-70, jarak sama je kan, beza harga dia boleh pergi sampai 6,000. Boleh beli satu kamera lagi. Dari segi quality sharpness itu memang tak sama lah. Ini pengalaman saya lah. Saya pernah bertugas dengan, saya pernah juga pakai lensa yang f4. Focal length sama. Member saya pakai brand yang sama lah. Nikon, saya pakai Nikon. Dia pakai Nikon. Saya pakai 24-70mm. Saya pakai 24-120 f4. Member saya pakai 24-70. Range saya lagi jauh dia 24, saya 24-120. Member saya ni dalam agensi lain, dia pakai 24-70mm f2.8. Bila saya tengok gambar dia zoom dekat dia punya ni, tengok memang sharp dia, memang jauh beza. Bila saya zoom gambar saya, tengok kenapa soft lah. Padahal dah pakai shutter laju lah, tapi dia soft lah, macam pastel, macam lukisan tu. Dia tak tajam, dia punya edge tu tak tajam. Yang 2.8 ni tajam. Itu kualiti gelas dia tu lah. Dan benda-benda macam ni, dia macam ni lah. Kalau kita tak pernah pakai, okey tau. Tapi bila kita pernah pakai benda tu, kita tak akan berubah kepada kualiti yang kurang lah. Maksudnya kalau kita dah pernah rasa bezanya lensa yang berkualiti ni, memang kita tak akan tukar lah. Dan dari segi membantu kerja, memang banyak membantu lah. Kelebihan itu dari segi, macam saya beritahu tadi lah, kalau kita banyak cover event, terutamanya dalam dewan tertutup, ballroom, hall, wedding, ceremony. Biasanya lah event, dalam tempat tertutup lah, pasal tak nak panas apa semua kan. Memang sangat-sangat membantu dari segi focusing. Kalau tak, dia memang lambat lah hunting kan. Wedding pun ada momen-momen yang peak, momen yang kita tak boleh nak, bukan tak boleh lah, macam tak semua benda yang kita boleh lakonkan semula. Maksudnya kalau kita termiss momen tu kan, kalau benda tu contohlah ada momen yang, yelah, ada setengah momen tu, walaupun mungkin kita boleh buat lakonan semula, ada setengah-setengah benda, bukan macam VIP yang melibatkan cinematographer bang ni, yang lagu tak boleh lah kita nak lakonkan semula kalau kita miss kan. Maksudnya kalau kita cuba nak melakonkan semula, momen yang miss lah, macam ada pengantin tu, kita tengok momen dia ketawa, dia bergurau senda dengan dia punya pasangan kan. Bila kita nak snap, dia jadi hunting. Tapi bila kita nak buat lakonan semula, boleh lah pengantin tu buat kan, tapi candid tu dia dah macam awkward lah, macam tak menarik lah, macam yelah, itulah maksudnya. So memang sangat membantu lah. Sebab tu lah, kalau lah beza lensa tu, maksudnya tak orang kata apa, beza kualiti lensa tu ataupun performance itu sama kan, buat apa nak bazirkan 6,000 untuk beli lensa yang satu lagi tu kan. Maksudnya baik pakai jimat duit kan, beli lensa ni 4,000, lensa ni 10,000. Focal length sama je, jarak sama je kan. Kenapa aku nak habiskan bayar 6,000 lagi untuk hasil gambar? Maksudnya distance 24-70 24-70 sama je dia punya distance kan. Sebab itulah kelebihan dia tu. Dari segi kualiti printing dia tu memang jauh beza lah. So benda ni kalau dengar cakap saya pun tak guna. You kena tengok sendiri, kena rajin pergi exhibition mana-mana, pameran di galeri-galeri foto di seluruh negara, muzium apa semua, kita tengok. Kalau kita setakat tengok YouTube, lepas tu tengok gambar dekat smartphone je kan, memang kita tak akan nampak beza dia tu lah. Sebab tu profesional beli lensa mahal tu bukan sebab suka-suka kan, nak tunjuk standard ke apa, bukan. Pasal kualiti dia tu berbeza. Dan profesional fotografer ni, contoh agensi besar ni, gambar tu dia nak jual tau, nak pakai lama. Maksudnya mungkin jabatan kerajaan dia nak pakai, syarikat swasta dia nak pakai. Lepas tu mungkin ada
contoh perasmian apa-apa event ke, ada bos besar daripada company tu nak beli gambar tu kan, takkan kita nak jual gambar yang low quality kan. Dan pasal tu lah mereka sanggup invest pada kamera dan juga lensa yang berkualiti tinggi. Jadi nak menjawab soalan itu, you orang kata yang bertanya ni, sesiapa saja yang nak tahu, memang kena tengok hasil gambar tu. Pasal kalau dengar je tak boleh nak imagine ni. Macam sama tu lah macam saya bagi tadi, kalau tengok dekat phone ni memang tak nampak beza lah. You kena rajin pergi di exhibition tengok. Dan salah satu sebab kenapa kamera Leica tu mahal bukan sebab brand saja tau. Bukan sebab brand Leica memanglah mahal. Dia mesti ada sebab dia tu, bukan brand dia Leica. Lens dia, kalau lens dia orang kata teruk juga kan, tapi sebab kualiti lensa Leica ni antara yang terbaik lah. Sebab tu biasanya lah kalau orang yang mampu pakai Leica ni, dia takkan berubah kepada jenama lain lah. Macam saya lah, contoh lah, kalau kita dah biasa pakai pro body, pro lens kan, lepas tu kita pakai kamera yang low spec sikit, entry level lah kan. Contoh biasanya kita pakai ni, kalau kamera jabatan lah, saya pun tak mampu lah nak beli kan, kamera harga RM20,000. Kita biasa pernah pakai kamera harga RM20,000 dengan lensa harga lebih RM10,000. Lepas tu kita compare pula dengan kamera harga RM3,000 dengan lensa yang kit lens kan, memang kita akan rasa teruk lah tu. Macam tu lah. Kalau orang tak ada pengalaman tu, yang menggunakan lensa yang bagus dengan lensa yang kurang bagus, memang dia takkan rasa apa-apa, tak nampak beza dia tu kan. So kesimpulan dia itulah dia. Kalau kita memang buat bisnes, cover event ke apa ke benda kan, yang nak jaga kualiti, bagi saya lah, invest lah kepada kualiti lensa yang lebih bagus lah. Memang ada beza lah. Terutamanya dia senang macam ni lah untuk closing ni. Kebanyakan lensa tak kira jenama apa pun, kalau dia f2.8, 1.4, 1.2 kan, memang lensa tu berkualiti lah. Tak payah cerita apa, kerana harga dia pun memang jauh beza lah dengan lensa f4 tu. Dia bukan pasal aperture saja, bukan pasal sebab aperture saja. Dia pasal kualiti gelas tu juga. Biasanya lensa yang fast lens ni, f2.8, 1.8, 1.4 ni, kualiti gelas dia tu berbeza dengan kualiti gelas kit lens tu. Okey, jumpa lagi.